sahaja maka mesti dipelajari. Dia yang pertama ni menunjukkan tentang kepentingan ilmu yang perlu dituntut walaupun terpaksa berkorban, bersusah payah pergi ke negara-negara luar. Kita lihat para ulama lahir di tempat lain, menuntut ilmu tempat lain, mati tempat lain, bergerak, bermusafir, berkelana menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Walau ke mana juga dengan ilmu ni kita kena terbuka, kena berkorban, kena berusaha. Lagi banyak usaha yang kita lakukan untuk ilmu, lagi banyak ilmu yang kita dapat. Ilmu ni dia tak datang menggolek atau melayang, tak datang dengan mudah. Lagi besar mujahadah yang kita lakukan, lagi besar manfaat ilmu, banyak ilmu, lekatnya ilmu, berkatnya ilmu itu. Walaupun ke negeri China, walau terpaksa pergi menjelajah jauh. Sebab itu kita jangan berkira sangat untuk membelanjakan harta kita untuk pendidikan anak-anak kita. Fikir sangat, tak payahlah kamu belajar, belajar kat sini je lah, ataupun tak payah belajarlah, buat kerja apa-apa yang boleh lah, sedangkan duit dalam bank ada banyak lagi. Itulah jariah kita untuk anak-anak. So cucu kita pun terdidik dengan ilmu, dapat disebarkan pula ilmu itu. Dia tiga-tiga perkara itu ada. Sedekah jariah pada ilmu yang dimanfaatkan ada, anak yang soleh mendoakan pun akan terjadi bila kita berkorban untuk ilmu. Yuran sekolah, tafiz 400, 500, jangan kita fikirkan sangat. Hantar anak belajar ke mana? Ke Mesir, ke luar negara, ke mana-mana. Jangan fikir sangat, himpun duit untuk hantar anak kita belajar. Kerana dengan ilmu ni lagi besar mujahadah kita, pengorbanan kita, lagi banyak ilmu yang boleh didapat, lagi banyak kelebihan-kelebihannya. Di Maghribi sampai hari ni lagi, anak-anak tahfiz ni dia hafal Quran, tulis atas batu, papan batu, dipakai papan batu. Tulis, tok guru sebut dia tulis. Dia hafal. Baru dipadam. Jadi ingatan tu lebih kuat. Bila ayat Al-Quran kita hafal setengah muka ke satu muka, baca 40 kali umpamanya. Jangan tutup, buka. Biar saja buka, baca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 40 kali kita baca. Dah habis 40 kali baca, baru tutup, baru mula hafal. InsyaAllah dia boleh lekat. Memang nak dapat 40 kali tu susah. Mula dengan satu ayat dulu ke, baca 40 kali satu ayat, atau setengah muka 40 kali, sekali, 2 kali, 3 kali, 40 kali. Diulang baca. Jangan tutup Al-Quran. Dah habis 40 kali baru tutup, baru mula hafal. Dia akan mudah untuk kita menghafal Al-Quran dengan adanya susah payah. Kalau senang tak dapat, bukannya mudah untuk dapat ilmu. Kena ada pengorbanan, ada kesusahan. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan. Sebab itu ada ulama yang menyebut perempuan yang dalam tempoh ihdad, perkabungan, dia boleh pergi menuntut ilmu. Ada ilmu tu wajib atas dia. Kalau dia datang ke masjid untuk tuntut ilmu, suami baru meninggal, tempoh berkabung tak selesai lagi, dia boleh pergi kalau dengan tujuan menuntut ilmu, kerana ilmu itu fardu ain atas setiap orang. Orang perempuan kalau dalam tempoh perkabungan, tempoh ihdad, dia tak boleh keluar. Kalau urusan-urusan tu boleh diuruskan oleh orang lain, urusan-urusan fardu kifayah umpamanya, tak boleh keluar. Tapi kalau fardu ain, menuntut ilmu dibolehkan, kerana menuntut ilmu itu fardu ain. Kalau dia duduk di rumah pun tak elok juga.
mengenangkan saja suami yang dah meninggal, elok juga dia keluar, apatah lagi dengan tujuan menuntut ilmu, kerana ilmu ini adalah satu perkara yang wajib, fardu ain atas diri kita, terutamanya ilmu-ilmu yang fardu ain lah. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka tuntut. Bagi orang menuntut ilmu ni, malaikat menaungkan sayapnya, tanda restunya, redanya, sukanya malaikat dengan apa yang dituntut oleh penuntut-penuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ni perlu kepada mujahadah, pengorbanan, walau ke mana juga kita kena usaha. Kita tengok zaman kehebatan, perkembangan ilmu di Andalus, lahirnya tokoh-tokoh seperti Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Afu, yang mencipta cermata ni orang Islam, Ibn Firnas, Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi berasal pada Cordoba. Antara faktornya ialah mereka ketika itu terbuka dan mendedahkan diri mereka dengan ilmu, termasuklah ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu-ilmu duniawi. Kalau tuan-tuan pergi hari ini ke Cordoba ada museum sains di Cordoba, museum sains, yang mana ahli-ahli sains itu adalah orang-orang Islam. Ibn Sina sampai hari ini kitab dia dibaca oleh ahli-ahli perubatan. Tingginya mujahadah orang dulu dengan ilmu. Universiti yang pertama diasaskan oleh Fatimah Fihriyah di Qarawiyun di Maghribi, di Fes, Maghrib, Morocco. Universiti pertama yang mengasaskannya orang perempuan, menunjukkan wanita juga perlu terlibat dengan ilmu. Hebatnya inspirasi seorang wanita mengasaskan universiti yang pertama di dunia pada tahun 245 Hijriah di Fes, Morocco. Pentingnya ilmu, tak kira lelaki maupun perempuan, wajib menuntutnya, wajib melibatkan diri dalam ilmu. Sampai bila? Sampailah mati. Kemudian hadis daripada Anas juga, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan rantai permata, mutiara dan emas ke leher babi. Jadi tuntut ilmu ni bukan hanya ilmu yang kena ada. Ayat ni memang macam bunyi kasar, tapi sangat menyentuh dan mendalam untuk kita ambil iktibar. Kalau ilmu saja ada, tak ada adab, tak ada akhlak, sama seperti meletakkan batu permata, meletakkan emas di leher babi. Buruknya rupanya tak? Emas tapi letak kat kepala babi. Itu bandingan yang dibuat. Bagi orang-orang yang hanya ada ilmu tapi tak amalkan, tak jaga kemuliaan ilmu. Lihat saja dalam Facebook, titlenya ustaz, titlenya cikgu, ada ilmu tapi mulutnya busuk. Kata-katanya dalam Facebook itu buruk sekali, menuduh, memfitnah, mengata itu dan ini. Jadi ini tak menggambarkan seorang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu. Tuan-tuan, Al-Quran 6,000 lebih ayat, hanya 100 lebih je ayat cerita pasal ibadat. Ribuan ayat cerita pasal akhlak. Banyak ayat-ayat menyebut soal kehidupan, soal sejarah, soal perjuangan, soal cara hidup. Yang lebih penting juga untuk kita ambil berat. Islam bukan hanya ibadat. Islam ada di dalamnya, ibadat tu
daripada syariah. Syariah ni ada ibadat, muamalat, jinayat, munakahat. Ya tak? Ada 3 yang mesti kita aplikasikan dalam hidup. Syariat, akhlak dan akidah. Akidah kena ada, kena jaga. Syariat pun kena ada, akhlak pun kena ada. Akhlak ni satu juzuk yang penting juga dalam agama. Daripada 3 perkara ni, akhlak juga mesti ada. Jangan tepuk dada kita, jaga akhlak, jaga akidah. Oh, kita ada akidah mantap, ahli sunnah wal jamaah, tapi adab tak ada, akhlak tak ada mana. Ada ibadat, jaga bukan main, ibadat, tapi tak ada akhlak atau tak ada akidah, tak cukup. Mesti 3 perkara ni kena ada. Jadi ilmu dituntut bukan sekadar mut'ah fikriyah, bukan hanya keseronokan. Ada ilmu, belajar master, belajar PhD, tapi tak diterjemahkan dalam kehidupan kita. Seorang yang terpelajar tak menggambarkan dirinya sebagai seorang yang berilmu, yang terpelajar. Tak diterjemahkan dalam akhlaknya, dalam kehidupannya. Sekadar keseronokan dia berilmu, tak diturunkan pada ahli keluarga, tak dilaksanakan dalam kehidupannya, tak ada maknanya. Tak ada maknanya. UPSR 6A, PT3 berapa? 9A, SPM 11A, 10A, tapi tak semayang. Inilah bandingannya. Orang yang ada ilmu tapi tak ada amal, tak ada akhlak, seperti meletakkan batu permata, emas ke leher babi. Buruknya bandingan yang dibuat. Jadi jangan sekali-kali kita memisahkan antara ilmu dan amal, memisahkan antara ilmu dan akhlak. Kena tanamkan akhlak, adab. Anak kita dapat SPM 11A tapi tak semayang, sekupang tak derga, sekupang tak derga. Baik, tak payah. Ya tak? Dapat 11A tapi kena tangkap dadah. Jenuh kita nak menjaminnya, duduk dalam penjara berbulan, bertahun-tahun. Apa maknanya? Tak ada makna. Mesti selari antara ilmu, amal, akhlak, barulah betul apa yang dianjurkan oleh agama kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikannya seorang yang mengerti dalam hal-hal agama. Orang yang alim dalam ilmu agama ialah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, maka hidupnya akan dikelilingi dengan segala kebaikan. Kenapa demikian? Ini demikian itu kerana orang yang faham ilmu agama itu ialah orang yang mengerti akan kehendak Allah Ta'ala, dan orang yang mengerti akan peraturan Allah Ta'ala atau hukum hakam Allah Ta'ala. Lalu dia akan dapat melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan itulah makna taqwa yang dituntut daripada setiap Muslim. Tanda Allah Ta'ala mahukan kebaikan ada pada diri kita apabila kita faham agama. Jalan nak faham agama ni tak semestinya masuk sekolah agama. Saya ni ustaz dah terlanjur tak masuk sekolah agama itu, mak bapak tak hantar. Banyak lagi jalannya. Di masjid ni pun satu hari 2 kelas, sebulan lebih 30 kali pengajian. Jadi ini antara jalan untuk kita faham agama. Tak tahu kita tanya, begitu juga kita membaca, kita dengar dalam kereta, dengar radio, dengar ceramah, baca. Sekarang ni macam-macam bahan bacaan ada. Boleh download berbagai-bagai application. Nak hadis, ada ensiklopedia hadis. Kita Arab Maktabah Syamilah tu ribuan kitab yang sentiasa diupdatekan, kitab baru, kitab lama, macam-macam cara untuk kita menuntut ilmu. Jadi kalau mahukan kebaikan ada pada diri kita, marilah kita dalami ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama.
An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Wa an Sakhbarata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Wa an Ziyad ibn al-Harith as-Sudai marfu'an man talabal ilmi takaffalallahu lahu birizqih. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa keluar mencari ilmu, ia sebenarnya berjihad pada jalan Allah. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Hadis riwayatkan oleh Tirmizi. Siapa yang keluar daripada rumahnya mencari ilmu, dia adalah fi sabilillah, dalam keadaan berjuang di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Besarnya kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jejak langkahnya sangat bermanfaat. Dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berpergian ke mana juga tempat menuntut ilmu dengan tujuan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan-jalan untuk mendapatkan syurganya. Dalam hadis ini menyebut, siapa yang keluar menuntut ilmu, dia adalah dalam keadaan memperjuangkan agama Allah sehinggalah dia dikembali. Dan daripada Sakhbarah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ilmu, maka demikian itu menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Ni kelebihan orang yang menuntut ilmu, satu jalan untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi banyaknya kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Walaupun ilmu yang disampaikan tu dia dah tahu dah. Kerana menuntut ilmu ni bukan pasal nak tahu saja. Menuntut ilmu ni nak dapat naungan para malaikat. Menuntut ilmu ni nak dapat keampunan dosa daripada Allah. Menuntut ilmu ni nak dapat selawat daripada Allah, malaikat, ikan-ikan di lautan, semut-semut di dalam lubang. Bukan kita dah baca hadis ni. Itu dia kelebihan menuntut ilmu. Bukan hanya nak dapat ilmu saja. Yang ustaz ni aku dah tahu dia nak cakap apa, kan? Ya tak payahlah aku baliklah keluar, senang. Tahu dah dia nak cakap apa. Boleh baca buku dia. Ada yang orang bagi link. Dia tak dapat link je lah. Link tu pahala ke? Kalau dia baca, pahala baca link, baca kitab je lah. Pahala duduk dalam majlis ilmu, langkah-langkah yang dia lakukan untuk pergi ke masjid, keampunan dosa daripada Allah, selawat Allah, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta al-hitana fil ma wan namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, ikan di lautan, semut dalam lubang, mengucapkan selamat, mengucapkan sejahtera, selawat kepada mereka yang terlibat dalam ilmu. Jadi dalam hadis ini pula menyebut bahawa siapa yang menuntut ilmu, kafaratan lima madha, kafarah, mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Besarnya kelebihan orang yang menuntut ilmu. Wa an Ziyad ibn al-Harith as-Sudai marfu'an man talaba al-ilma takaffalallahu lahu birizqih. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, daripada Ziyad ibn Harith as-Sudai radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa mencari ilmu, maka Allah menjamin untuk mencukupkan rezekinya. Jadi tak payah takut. Rezeki ni di tangan Allah. Bukan milik mutlak kita. Jadi in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Dekat dengan Allah, Allah juga dekat dengan kita. Interaksi kita dengan Allah ni begitu. Kullama taqarraba al-'abdi bi shibrin taqarrabtu ilaihi bi dhira'i. Tiap kali hamba aku datang pada aku sejengkal, aku pergi pada dia sehasta, kata Allah. Kita pergi pada Allah sejengkal, Allah datang pada kita
sehasta. Tiap kali hamba ku datang padaku sehasta, dia mau dekat pada aku sehasta, aku pergi pada dia sedepa. Maknanya Allah lagi mau dengan kita. Dan tiap kali hamba ku datang padaku berjalan, aku pergi padanya berlari, kata Allah. Allah lagi minat dengan kita kalau kita minat dengan dia. Begitulah kata ulama sebaliknya. Kalau kita tak ada masa untuk agama Allah, tak ada masa untuk menelaah ilmu-ilmu Allah, Allah juga tak ada masa untuk melayan kita. Sungguh untuk orang yang belajar ilmu, setiap hari amalnya dihitung seperti seorang yang berjihad atau berperang di jalan Allah. Dia mendapat pahala yang besar dan fadilat yang tidak terhingga banyaknya. Di samping itu rezekinya pula sentiasa dijamin oleh Allah. Cuba bayangkan, adakah orang lain yang lebih baik dari ini? Atau adakah satu cita-cita yang lebih tinggi dari pemberian ini? Sudah tentu tidak. Maka jadilah darimu sebagai penuntut ilmu yang hakiki, supaya kamu mendapat segala kelebihan disebutkan dalam hadis-hadis ini. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala ta'allamu qabla adh-dhannin, yakni qabla alladhina yatakallamuna bidh-dhann. Pada Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahirnya orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Ilmu agama itu adalah bersumber ke Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Dan Al-Quran atau hadis itu mesti difaham seperti cara para sahabat memahaminya, dari Rasulullah SAW, atau dalam bahasa lain kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka jangan memahami agama seperti golongan mendahulukan akal mereka dari wahyu. Mereka mengatakan apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima, dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Ini bahayanya. Mereka telah menjadikan akal lebih dari wahyu, kerana itu mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah golongan dikatakan zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, dan pada zaman sekarang ini dikenali sebagai Islam rasional. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia itu perlu dipakai, tetapi wahyu mesti didahulukan dari akal, bukan sebaliknya. Jadi sumber rujukan asas kita ialah Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengan dua perkara ini. Apa dia dua perkara ini? Kitab Allah wa sunnata Rasulih. Berpeganglah dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Apa juga yang kita baca, yang kita dengar, mesti tak lari daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kefahaman pada Al-Quran itu mestilah kefahaman yang betul, bukan kefahaman yang dibuat-buat, yang direka-reka. Ada satu ajaran tarikat, ajaran bukan tarikat, ajaran. Dia tafsirkan bintang-bintang yang bergemerlapan tu Mercedes. Jadi semua ahli-ahlinya kena pakai Mercedes. Berat. Bila Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamnauna al-ma'un. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Itu yang mereka yang lalai dalam sembahyangnya. Baik, lalai ni apa maksudnya? Kita rujuklah tafsiran para sahabat, bukan boleh kita tafsir sendiri. Lalai ni maksudnya apa? Bukan lalai yang kita faham, lalai leka. Adakah orang yang leka, yang lalai dalam sembahyang tu dikira celaka baginya atau neraka wil baginya? Tidak. Maksud sahun ni lah orang yang meninggalkan sembahyangnya. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang. Ini dia sahun. Adapun orang yang leka dalam solat tu tidak dianggap celaka. Ini contoh kefahaman. Dalam sembahyang ni, kalau ikut mazhab Syafi'i, mesti sekurang-kurangnya sedetik khusyuk. Khusyuk sepenuh salat itu hukumnya sunat, bukan wajib. Kalau
wajib hukumnya khusyuk seluruh solat, nescaya ramailah orang yang tak sah sembahyang. Ya tak? Daripada awal sampai akhir sembahyang, wajib khusyuk ke? Sunat hukumnya khusyuk. Kalau khusyuk lagi baik. Mazhab Syafi'i menetapkan sekurang-kurangnya sedetik, sekejap, sebentar mesti ada khusyuk. Kalau tak ada khusyuk langsung daripada awal sampai habis, membawa kepada batalnya sembahyang. Sedetik pun tak ada khusyuk, membawa kepada batalnya sembahyang. Itu maksud sahun. Jadi leka tak khusyuk dalam sembahyang tu bukannya maknanya bukan jadi celaka, bukan masuk neraka dan sebagainya. Tidak. Ini kefahaman yang benar, yang sepatutnya kita faham, rujuk pada tafsiran para sahabat. Sahabat-sahabat pun ada yang tak khusyuk sepenuh solatnya. Kisah ketika Nabi mencabar para sahabat, siapa yang boleh khusyuk sembahyang 2 rakaat daripada awal sampai habis. Sayyidina Ali kata aku boleh. Sayyidina Ali pun sembahyang. Habis sembahyang, sahabat-sahabat tanya, wahai Ali, boleh tak khusyuk daripada awal sampai habis? Tak boleh, kata Ali. Aku terfikir, Nabi kata siapa boleh khusyuk, aku bagi dia 1 persalinan baju aku. Ali pun sembahyang, nak cuba khusyuk sampai habis. Lepas habis, sahabat-sahabat tanya, wahai Ali, boleh tak kamu khusyuk habis sembahyang? Ali kata tak boleh, aku dah terbayangkan kalaulah dapat 2 pasang. Dapat 2 pasang baju. Umar kata aku sembahyang, aku perang dalam sembahyang tadi, kata Umar. Umar ni cerita perang ni. Perang dah aku menang dalam peperangan itu, kata. Kita terbayang. Kita ni lagilah macam-macam terbayang. Tak? Pokok tak berbaja lah, kain tak berlipat lah, tempoyak tak berlocik lah, apa lagi? Doyan tak berkutip lah, macam-macam fikiran kita ni tak. Jadi khusyuk dalam sembahyang tu sunat hukumnya di sepanjang solat itu. Jadi sebab itu kena benar kefahaman kita dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Rujuk betul-betul. Nabi bagi jaminan, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya selagi pegang dengan 2 perkara ini. Apa dia? Kitab Allah wa sunnat Rasuli. Sebab itu kena selalu baca Quran, baca hadis. Hari ini kita baca hadis. Jangan hanya baca WhatsApp. Bangkit tidur baca WhatsApp, nak tidur baca WhatsApp, nak tidur baca Facebook, bangkit tidur baca Facebook. Nabi tak sebut takkan sesat selagi berpegang dengan WhatsApp dan Facebook. Nabi beritahu apa? Tak akan sesat selagi berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jadi selalulah baca hadis, baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, insya-Allah lan tadillu, takkan sesat selama-lamanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'id wa 'allimun nasa. Baik, syak ke belum? Jam tu betul ya? Oh, ada 5 minit lagi. Fa inni maqbudun wa zada razin wa inna mathal al-alim alladhi la ya'lamu al-fara'id kamathal al-burnus alladhi la ra'sa lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, belajarlah kamu ilmu faraid dan Al-Quran dan ajarkanlah akan dia kepada orang lain, kerana aku akan meninggalkan dunia. Dan menambah Imam Razi dalam riwayatnya, sesungguhnya perumpamaan orang yang alim yang tidak tahu ilmu faraid itu seperti burnus yang tidak ada kepalanya. Ilmu-ilmu agama sangat banyak cabangnya seperti ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir dan lainnya. Sedangkan ilmu faraid itu juga adalah sebahagian daripada ilmu fiqh. Dan ilmu faraid itu ialah ilmu yang membicarakan pembahagian harta pusaka yang orang yang mati, dan ilmu faraid itu termasuk di antara ilmu yang banyak dilupakan oleh para ulama sendiri. Maka dari kerana itu Nabi berpesan agar ilmu itu diberikan perhatian yang sewajarnya. Dan burnus ini ialah seperti baju yang bersambung dengan kopiah yang biasa dipakai oleh orang Arab. Jadi baju burnus itu kumpulan dari bahagian baju dan kopiah. Jadi orang yang alim tidak tahu ilmu faraid itu diumpamakan seperti baju
yang daripada jenis burnus yang tidak bertutup, yang tidak berkopiah, maka kelihatan pada baju itu ada kekurangannya, kecederaannya. Faraid ni disebut oleh Allah Ta'ala dengan teliti dalam Al-Quran. Allah sendiri menyebutnya. Sebab ilmu faraid ni kena dipelajari. Kalaupun tak dipelajari, pastikan ianya diamalkan benar-benar. Kerana bukan Nabi yang menyebut dalam hadis, Allah menyebut tentang faraid ini, pembagian harta pusaka ni di dalam Al-Quran. Dengan hikmah-hikmah tertentu. Kenapa bahagian orang ni 1/8, 1/2, setengah dan sebagainya. An Ali karramallahu wajhah qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kepada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Al-Quran adalah kalam Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi. Segala undang-undangannya adalah benar dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah bahawa ia akan dipelihara dari dirubah atau ditambah atau dikurangi. Oleh itu segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan jadi mulia dan berharga, mulai dari membacanya, menghafalnya, mendalami isinya, mengajarkannya kepada orang lain dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW menyatakan kepada dia, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Besarnya kelebihan orang yang belajar Al-Quran dan mengajar kepada orang lain. Termasuklah ajar perkara-perkara yang disebut dalam Al-Quran, ajar tentang hadis tentang Nabi, hadis-hadis Nabi juga, menghuraikan Al-Quran. Ajar fiqh, tasawuf dan sebagainya, menghuraikan Al-Quran, ianya juga adalah mengajar Al-Quran. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, jiran-jiran kita yang ajar alik bata dulu, ustaz-ustazah ni, besarnya pahala mereka kerana mengajarkan Al-Quran. Kita di rumah kalau boleh, kita buka rumah kita untuk jiran-jiran mengaji dengan kita, anak-anak jiran mengaji dengan kita. Kerana khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Besar kelebihan. Anak-anak yang mengaji, anak-anak yang menghafal. Kerana sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya pada orang lain. Al-Quran, siapa yang terlibat dengan Al-Quran, keadaan apa juga menjadi sebaik-baik keadaan. Nabi Muhammad sebaik-baik Nabi, penghulu bagi segala Nabi. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, menjadikan bulan itu bulan yang paling mulia, penghulu bagi segala Ramadan, penghulu bagi segala bulan. Al-Quran diturunkan pada satu malam, inna anzalnahu fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar, menjadikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran bagi yang belajar, yang mengajarkannya, menjadi sebaik-baik manusia. Sebab itu orang yang terlibat dengan Al-Quran ini, dia menjadi orang yang mulia. Al-Quran mesti letak pada tempat yang sepatutnya, dipelajari, dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akrimna bil fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.